Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mengulas isu tingkah laku negatif yang ada pada kanak-kanak. Kami akan membentangkan tajuk tantrum ataupun lebih dikenali sebagai ledakan emosi. Seperti mana yang semua tahu, tantrum ini merupakan suatu keadaan normal tetapi mencabar kesabaran ibu bapa serta guru tersebut. Tantrum boleh berlaku dalam bentuk kemarahan serta kekecewaan. Kanak-kanak tersebut boleh menangis, menjerit, menendang serta berkelakuan ganas. Selain itu, rasa lapar, sakit ataupun letih akan membuatkan tantrum kanak-kanak tersebut menjadi lebih teruk. Di samping itu, kanak-kanak akan berasa kecewa kerana mereka ini belum pandai untuk meluahkan perasaan marah mereka dengan cara lain. Oleh itu, tantrum merupakan cara yang senang untuk kanak-kanak ini meluahkan perasaan marah mereka. Kebiasaan yang kita tengok, ibu bapa dan guru-guru ini menghentikan tantrum seseorang kanak-kanak itu dengan cara memberikan barang yang mereka mahu. Disebabkan daripada itulah kanak-kanak ini semakin memberontak kerana mereka mengetahui akan cara serta tindakan seterusnya yang akan ibu bapa serta guru-guru ini lakukan, seperti memberi perhatian serta memujuk. Antara punca berlakunya tantrum ialah dengan cara ibu bapa mengasuh anak-anak. Sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak mereka dengan memenuhi keinginan dan kemahuan. Anak-anak akan menunjukkan sikap tantrum mereka apabila keinginan dan kemahuannya tidak diikuti. Yang seterusnya ialah pergerakan yang terhad. Kanak-kanak yang hyperaktif sudah terbiasa dengan keadaan dan persekitaran yang bebas tanpa kongkongan daripada ibu bapa. Jadi, apabila di sekolah, guru mengehadkan pergerakan dan di situlah berlakunya tantrum mereka. Mereka akan menunjukkan sikap amarah dengan menangis dengan niat kehendak mereka akan diizinkan dan diperbolehkan. Yang terakhir ialah kanak-kanak yang mengalami trauma. Apabila kanak-kanak yang mengalami trauma dan sudah menyaksikan sesuatu yang mengerikan, trauma yang melanda dirinya menjadikan emosi tidak stabil apabila berada di tempat yang ramai. Contohnya, apabila mereka melihat orang asing cuba mendekati, mereka akan melepaskan tantrum untuk melepaskan tekanan yang melanda emosi kerana takut akan orang yang tidak kenal. Hal ini disebabkan kanak-kanak takut dicedera oleh orang tersebut. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memberi perlindungan dan keamanan kepada anak-anak mereka. Sebagai kesan apabila anak-anak mengalami tantrum. Kesan yang pertama adalah anak-anak akan merasakan kurang perhatian daripada ibu bapa. Ia terjadi kerana ibu bapa seringkali tidak mengambil peduli tentang apa yang mereka kehendaki. Oleh itu, ia akan memberikan tempias kepada jurang ikatan antara ibu bapa dan anak-anak itu. Kesan yang seterusnya adalah anak-anak akan mudah memberontak. Anak-anak akan mudah memberontak kerana mereka merasakan kurang kasih sayang antara ibu bapa. Mereka akan menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti menjerit, menendang dan memukul. Oleh itu, ibu bapa perlu cakna tentang apa yang terjadi kepada sikap antara anak-anak itu. Akhir sekali, kesan yang seterusnya adalah mereka, anak-anak akan sukar menerima arahan. Mereka akan sukar menerima arahan kerana mereka tidak mengambil kisah tentang apa arahan yang diberi oleh ibu bapa mereka sendiri ataupun orang luar, orang tak kisah orang apa-apa je. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa seringkali memarahi mereka di rumah. Ia disebabkan ibu bapa mungkin stres dalam menjaga anak-anak yang mengalami tantrum ini. Antara cara mengatasi masalah tantrum ialah ibu bapa tidak boleh menengking anak-anak.
Bagi sesetengah ibu bapa mungkin berfikir dengan cara menengking anak-anak ini dapat membuatkan mereka berhenti meragam ataupun tantrum. Akan tetapi perbuatan tersebut ialah salah. Hal ini kerana apabila kanak-kanak ini sudah terbiasa dengan tengkingan ibu bapa, mereka mungkin akan terikut dan membalas balik perbuatan tersebut. Seterusnya, ibu bapa perlu membiarkan anak-anak. Maksudnya, sewaktu anak-anak ini meragam, ibu bapa perlu mengambil mereka dan mengasingkan mereka di bilik kosong, ataupun membiarkan mereka di mana-mana di dalam sudut rumah. Mungkin kebanyakan ibu bapa berfikir dengan cara, mungkin ibu bapa ni selalu berfikir kalau anak-anak meragam, mereka akan mengambil tahu atau memujuk. Hakikat sebenarnya memujuk itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang betul ialah ibu bapa perlu mengabaikan anak-anak ini supaya hingga mereka ini kebosanan dan ketiduran kerana tantrum. Maksudnya kita perlu mengabaikan mereka. Akhir sekali ialah ibu bapa perlu mengalihkan perhatian kanak-kanak ini dengan perkara yang mereka suka. Contohnya, waktu mereka meragam, kita ajak mereka membuat aktiviti yang mereka suka. Contohnya mewarna ke, bermain puzzle ke. Dengan cara itu kita dapat alihkan perhatian mereka dan mereka akan jadi kurang meragam dan kurang tantrum. Kesimpulannya di sini, tiada ibu bapa yang tidak melakukan kesilapan. Contohnya, emosi dengan anak-anak dengan memarahi anak-anak tanpa sebab. Ibu bapa juga seperti manusia lain, manusia yang biasa juga tidak jauh daripada melakukan kesilapan seperti menengking anak-anak, memarahi anak-anak ketika beliau merasakan dirinya stres. Sebagai ibu bapa, mereka perlu memperbaiki tabiat tersebut. Contohnya daripada menengking, memarahi anak-anak disebabkan beliau terlampau stres. Kanak-kanak juga boleh mengetahui bahawa ibu bapanya memarahinya atau menyayangi dirinya. Ibu bapa juga perlu memberi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak dalam berkomunikasi supaya anak-anak lebih bijak dalam berkomunikasi dengan orang sekeliling dan juga dapat mengeratkan dan juga dapat mendekati hubungan anak-anak kepada ibu bapa secara zahir dan batin.